Satu, dua. Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hai, salam sejahtera semua. Ah, Waalaikumsalam. okay. Sehat ke semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Okey, sihat. pun. Okay. Sehat. Okay, penonton yang tengah menonton podcast kita ni mesti tertanya-tanya. Apa podcast kita ni kan? Okay, podcast kita ni merupakan podcast pendidikan di mana kami akan memberi pendapat dan Pandangan. memberi pandangan. Ya, betul. Memberi pandangan tentang isu pelanggaran hak cipta di mana peranti Android Box itu yang dapat melanggar hak cipta. Okey, Kolendi. Boleh Ya, saya. beritahu tak? Boleh beritahu apa itu peranti Android Box itu dan macam mana ia berfungsi dan ciri-ciri Android Box itu sendiri. Boleh terangkan tak sedikit? Okey, baik terima kasih Okey, untuk makluman semua, sebelum saya teruskan ataupun memberi penerangan mengenai Android Box ni, ada sedikit benda yang saya nak kongsi kepada kita semua bahawa di Malaysia ni penduduk dia sangat suka kepada teknologi. Okey, kita sangat maju dengan teknologi, tetapi Betul. sayangnya berlaku beberapa kecurangan tentang penggunaan teknologi ini, iaitu Malaysia sangat terkenal ataupun gemar menggunakan Android Box ni. Untuk makluman semua kan, 87% ni daripada kajian dari penganalisis Maybank iaitu U-Government menyatakan bahawa 87% ni rakyat Malaysia cenderung kepada penggunaan Android Box ni. Kemudian ditambah lagi dengan rakyat daripada Singapura ataupun kerajaan Singapura mengharamkan penggunaan Android Box ni kerana pada tahun 2019 kerajaan ataupun Mahkamah Tinggi Malaysia khususnya telah menyatakan dengan jelas bahawa Android Box ni adalah haram. Okey. Jadi sebelum saya teruskan kepada yang lebih besar lagi skop dia, saya ingin berkongsi sedikit apa tu hak cipta, apa pula Android Box tu dan apa pula perkaitan antara dua benda ni. Apa pelanggaran? Kenapa kita perlu membincangkan Android Box ni dan apa kaitannya dengan hak cipta? Okey, pertama sekali saya ingin beritahu tentang hak cipta. Menurut Kamal Halili dia menyatakan macam ni. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta. Kepada pencipta atau penerima untuk mengawal pengeluaran semula. Bermaksud di sini, hak cipta adalah hak ataupun patent khas kepada pencipta untuk melindungi hak dia. Contoh yang paling dekat saya sendiri, saya ada mengeluarkan satu bisnes. Bisnes ni dikeluarkan oleh orang lain. Tetapi saya yang berusaha bersusah payah untuk mengembangkan bisnes ni, tetapi keuntungan orang lain yang dapat. Disebabkan inilah hak cipta ini telah diwujudkan. Kemudian kita kena tahu pula apa tu Android Box. Android Box ni adalah teknologi ataupun lebih dikenali sebagai peranti yang boleh membawa kepada semua channel di seluruh dunia lah dalam arti kata lain. Yang menggunakan satu sistem operasi khas yang boleh digunakan pada TV dan disambungkan dengan internet. Internet tu adalah benda yang paling basic dengan wifi. Bila ada wifi dia akan berhubung kepada lebih daripada 2000 peranti. Bermaksud di sini dia boleh melayari semua channel di seluruh Malaysia hanya dengan menyambungkan peranti ini kepada teknologi telefon maupun televisyen. Ataupun mana-mana alat elektronik yang lain yang bersesuaian untuk menggunakan alat peranti ini. Saya ingin berkongsi juga khas benda yang paling penting. Kita ada dua jenis peranti, iaitu peranti berbayar dan juga peranti yang tak berbayar. So, peranti yang berbayar ini semua sedia maklum. Peranti berbayar adalah peranti yang melalui prosesnya, yang mengikuti undang-undang, prosedur daripada seliaan SIRIM. Manakala peranti yang illegal ni, yang haram adalah penggunaan ataupun penstreaman khas, penstreaman terus daripada sumber yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan untuk melakukan penstreaman lah untuk video tu. Jadi di situ kita boleh nampak lah
bagaimana ataupun kenapa Android box ni diharamkan. So mungkin kita boleh nampak sedikit di situ mungkin kawan-kawan boleh nampak lah apa tentang pelanggaran tu di sana. So saya tak payah terangkan macam bagaimana pelanggaran itu melalui contoh sebenar tadi. Mungkin boleh ataupun tanya nampak lah apa perkaitannya Android box ni dengan hak cipta. Itu sedikit yang saya faham lah Okay, good explanation Kolendi. Okay, kat sini kita boleh nampak sama ada peranti itu legal atau illegal. Maksudnya kalau peranti itu berbayar, maksudnya illegal. Betul tak Kolendi? Yang tak berbayar tu illegal, betul? Peranti yang berbayar adalah legal, manakala peranti yang tak berbayar adalah illegal. Tetapi peranti yang illegal ni bukan tak berbayar langsung. Dia ada melakukan pembayaran tetapi sekali sahaja. Manakala peranti yang berbayar ini dia melakukan secara konsisten setiap bulanan, mengikut prosedur ataupun mengikut skop yang ditetapkan oleh pihak produser ataupun pengeluar syarikat televisyen itu sendiri. Macam tu Okay, thank you Kolendi atas penerangan tu. Okay, seterusnya kita akan membincangkan tentang kenapa. Okay, tadi kita dah tengok statistik pada Kolendi yang dikatakan 80% lebih memilih untuk memiliki Android box tu. Okay. Ya, betul. Soalan dia, kenapa rakyat Malaysia suka pakai peranti ni dan bagaimanakah peranti ni dapat didapati? Maksudnya didapati dari mana? Boleh tak Cik Bunga kita tanya, terangkan? Ya, Cik Bunga kita. Okay, alright. So, apa yang saya faham lah berkenaan Android box yang telah banyak menjadi trend yang mengganggu hak cipta menyeluruh lah kan dekat negara kita ni yang tengah kita hadapi sekarang. Untuk persoalan Amirul, Melaka sendiri, saya rasa kemungkinan manakah yang macam mana masyarakat kita boleh dapati Android box tu sendiri. Sebab kalau kita perasan faktor lambakan sendiri dekat Malaysia terlampau banyak. Okay, antaranya penjualan secara haram melalui online. Kalau kita perasan ataupun kita search je lah kalau you guys buka apps kan, Lazada, Shopee ke apa ke, memang kita telik guna je Android box, dia dah keluar lah. Jadi tiada penyekatan dalam daripada pihak penguasa sendirilah. At the same time dia dah penjualan haram tu secara berleluasa, apa yang saya boleh simpulkan lah. Okay, tu yang kemungkinan dan faktor lambakan yang menyumbang macam mana masyarakat kita boleh dapati Android box tu. Yang kedua, kalau kita perasan sangat sedikit yang dalam akhbar kita kan, even dalam media sosial ke apa, orang kena tangkap, kena gari sebab buat Android box. Sebab betul. Gara-gara kita orang lain sangat jarang kan. Betul tak Kolendi? Are you agree with me? Betul kan? Betul. Kan? Yes. Kalau kita tak perasan. Jadi perkara-perkara macam tu lah yang orang tak perasan, kalau buat benda ni salah ke? Tak ada macam marketing strategi. Tak ada macam, bukan marketing lah, like promosi. Kalau buat benda ni adalah salah. Usaha. Jadi itulah menyebabkan faktor lambakan tu berlaku. Yes. Kemudian penjual yang mempromosikan secara terang-terangan yang telah melanggar sendiri hak undang-undang cipta undang-undang hak cipta 1987. Itu antara penjual lah yang dia mempromosikan secara berleluasa. Dan yang ketiga, apa yang saya dapati, kita ialah especially kita kan rakyat Malaysia ni, kita tak suka komitmen. Jadi dia lebih gemar menggunakan bebas kontrak. Bila bebas kontrak bermakna orang ramai mudah beli sekali bayar je dan dia boleh guna berulang-ulang kali, berbanding orang yang bila kita guna yang channel yang betul, siaran yang betul, kita paksa komit benda tu kena bayar bulanan kan. Especially ni saya khususkan ke Android box lah kan. Android box maknanya dia dah kaitkan dengan siaran. Bila kaitkan dengan siaran,
Betul. Sebab kalau ikut siaran X, okey, bayar ni channel ni lain harganya. Channel ni lain harganya. Jadi kita ni nak tengok semua Betul, kita, betul, tak? betul. Bukan kita je lah. Betul. Kita, masyarakat Malaysia. Jadi dia bayar jelas sekali seumur hidup dia dah boleh tengok semua channel dah. Apa kisah kan. Nah, benda tu jadi orang tak ambil peduli salah ke betul ke kan. Nah, itu antara yang saya boleh dapati. Nah, yang keempat, kalau kita perasan sendirilah kan. Okey, siaran X ni dia dah monopoli Malaysia lah, monopoli Malaysia dengan dia je yang ada. Tak ada, kurang saingan. Bila Android Box Kurang muncul saingan. je, alamak dia dah rasa terancam. Alamak dah ada. Okey. Faham. Tak sempat nak pergi Dia wayang. sendiri saja yang Ah. menggunakan perkhidmatannya. Tak sempat Betul. nak pergi tengok wayang. Dah ada dah. Wayang kita kena bayar kan. Ini macam Betul. siaran yang kita dia boleh dapati secara percuma. Jadi bila siaran X tu dia macam contohlah kan kita pernah dengar kan cuaca buruk je dia tak dapat tengok, tapi manakala Android Box ni boleh. Saya tak sokong sama sekali Android Box ni bagus, saya tak sokong, tapi ni apa yang saya tekankan sekali lagi, mungkin ini yang apa orang panggil penyaing macam kompetitor lah, dia nampak ini kelemahan dia, jadi why not kita buat macam ni. Itulah, itu menyebabkan faktor lambakan tu berleluasa. Kemudian ni macam saya tekankan sekali lagi, kurangnya campur tangan pihak kerajaan lah. Ya betul, memang kerajaan dah tetapkan undang-undang pelanggaran hak cipta 1987, apa hukuman dia kena denda 250,000, ada yang denda kena 5 tahun kan. Memang dah betul dah cakap, tapi kurangnya kurangnya pendedahan. Jadi kena tunggu pencipta perasan dulu. Yang ni orang cipta aku punya, jadi baru nak kena filekan ke SKMM, Betul. baru nak perkara ni jadi ambil tindakan. Jadi lambat. Dia tak macam kalau nampak orang macam saya bagi contoh sikit lah, walaupun dia lari topik macam penjenayah ke apa, kita dah tahu benda tu salah. Jadi kita terus reportkan ke Kita pihak tangkap. penguasa. Tapi Android Box ni orang maaf, Okey, faham. sorry. Betul kan? Jadi bila kurangnya pendedahan, orang tak tahu pun benda tu salah. Jadi orang tak tahu pun, ini dah langgar ni, kat mana aku nak report. Jadi faham tak? Dia dah tak ada pendedahan lah apa yang saya boleh dapat. So jadi perkara-perkara macam ni lah yang sedikit sebanyak dia menyumbang faktor lambakan, dan Android Box ni susah untuk kita kesan dan berhentikan benda ni. Itu apa yang saya boleh tausiahkan lah. Dan rakan-rakan. Okey, wow, good job lah Tania. Tapi kan ada satu point ni yang tertarik tau. Okey, apa dia tu? Okey. Maksudnya Apa dia? yang peranti yang kita bayar, maksudnya tu contohnya majoriti rakyat Malaysia sukalah kan ambil Android Box ni sebabnya dia sekali bayar atau seumur hidup, berbanding yang kita kena bayar repeatedly. Maksudnya salah satunya cost of living maksudnya betul. Dia orang punya cost of living yang komitmen yang tinggi kan. So dia orang fikir macam bayar sekali je kan, walaupun agak mahal kan, bayar sekali tapi boleh stream sampai bila. Itu betul. Yang point yang berbaloi lah. Berbaloi betul, dengan betul. guna capaian Dia internet. berbalik tapi kita tak boleh ikut. Dia macam tu lah. Yes, Dia betul. betul. Sebab itulah, sebab tu antaranya yang okey, jap kali. Sebab itulah antaranya yang menarik minat orang untuk membeli Android Box kan. Okey, teruskan Kolindi kepada soalan kepada Tania. Saya ada satu pernyataan. Apa pendapat kamu? Kamu setuju tak kalau saya cakap macam ni? Kesalahan Android Box ni, melanggani Android Box ni adalah kesalahan yang dihalalkan. Apa pendapat kamu untuk statement tu? Okey, dia bukanlah kesalahan yang dihalalkan. Dia berbalik pada yang saya cakap tadi. Dia bukan sebab kita halalkan tindakan tu, sebab halal niat tak menghalalkan cara lah. Kan walaupun betul. benda tu walaupun Itu yang saya nak tanya tu, saya nak tengok sebab pernyataan tadi. Ya betul. Teruskan. Jadi dia berbalik kepada pendedahan lah. Dia bukan sebab kita tahu benda tu salah kita buat. Benda tu kita macam pemikiran cetek. Saya boleh ambil conclusion pemikiran cetek. Jadi orang ambil jalan mudah, dia rasa okey benda ni boleh lah macam tu. Tapi itulah berbalik pada pendedahan dan campur tangan kerajaan sangat amat main peranan lah dekat sini.
kan. Jadi daripada situ kita mungkin boleh tapis daripada mungkin search tu ataupun di mana apa yang boleh saya bagi idea macam media-media sosial ataupun yang apa kita panggil tu macam apps yang Shopee, Lazada segala-galanya tu mungkin kita boleh sekat. Okay, daripada Android box ni search kat situ je maybe kita boleh sekat kan. Jadi tiada Betul. penjualan yang boleh dibuat di situ. Maybe itu antara salah satu usaha lah kan. Tindakan Okay. awal lah, tindakan Okay. awal yang boleh diambil. Betul. Okay. Okay, Good point of both of you. Wah, hebat ah. Penerangan yang baik. Dua-dua. Tahniah. Okey, Baru saya faham. kita dah tahu. Okey, kita dah tahu. Okey, kita dah tahu apa itu Android box. Kenapa ia disukai ramai. Okey, sekarang ni kita tak tahu daripada segi undang-undang pula. Okey, kita dah tahu, kita dah dengar sedikit sebanyak Tania selitkan tadi tentang undang-undang. Tapi kita nak lebih detail tentang daripada agensi penguatkuasaan. Maksudnya akta apa yang kita boleh jatuhkan kepada pembeli, penerima dan pengguna. Okey, boleh tak Fadli terangkan sedikit? Okey, selamat petang semua. Saya akan terangkan sedikit berkenaan akta yang terlibat jika seseorang itu ditangkap atas pelanggaran hak cipta, iaitu mempunyai Android box yang kita tahu Android box haram tu. Okey, dia nampak macam remeh tapi kalau kena susah juga nak tanggung tu. Okey, akta yang terlibat tu jika seseorang tu ditangkap, dia boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 239 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta 588. Saya terangkan pasal akta ni sikit iaitu mempunyai seseorang yang mempunyai dalam milikannya apa-apa peralatan atau peranti yang bukan standard yang dia tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai adalah peralatan dan peranti bukan standard itu untuk tujuan memasang dan memilikinya. Dia boleh dikenakan di bawah Seksyen 239 ni lah. Okey. Untuk pemakai untuk penjual pula apabila dia menawarkan atau membekalkan atau memiliki dalam milikannya dengan niat untuk membekalkan mana-mana peralatan atau peranti bukan standard tersebut. Itu untuk penjual. Okey, mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi 100,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau lagi sekali kedua-duanya sekali. Berat kan hukumannya? Nampak macam tak ada apa je. Tapi bila ditangkap, Berat. Betul. susah. Taubat terus dengar. Okey, saya bagi contoh lah. Contoh sikit berkenaan tangkapan melibatkan Android box ni lah. Okey, 3 lelaki, ada pernah 3 lelaki Cina didenda 39,000 kerana menjual Android box tanpa kelulusan SKMM. Dan seorang majikan kios peranti bersama 2 rakan pekerjanya didenda 39,000 oleh Mahkamah Magistrate Aikro atas kesalahan menjual dan atau bersubahat menjual perkakas Android box ni lah. Di sini kita boleh nampak pihak berkuasa tegas dalam mengekang penjualan Android box ni. Okey, itu je. Lepas tu satu lagi. Saya masuk ke senang langkah-langkah untuk membentras kegiatan Android box tu lah. Macam kawan kita Tania cakap lah, pihak berkuasa sebenarnya kurang untuk mengambil tindakan terhadap pemakai dan penjual Android box ni lah. Salah satu langkah pencegahan, pihak berkuasa mestilah membuat pemantauan secara kerap lah di premis restoran, syarikat-syarikat yang kita khuatir menggunakan Android box ni lah yang tidak sah, lantas melanggar Undang-Undang Hak Cipta 1987. Dan orang ramai juga memainkan peranan juga yang penting untuk membantu pihak berkuasa dari segi memberi maklumat siapa yang macam dia nampak dekat kedai makan, premis, sedang menayangkan filem melalui Android box lah, padahal filem tu dekat wayang lagi. Dia orang kena bagi tahulah pihak berkuasa seperti KPDN, HCP, PDRM untuk mereka ni ambil tindakan. Lepas tu dengan enforcement yang berterusan ni masa kita bolehlah mengurangkan penggunaan Android box ni dan ataupun menghentikan penggunaan pakai cetak rompak dan lantas mengekanglah pelanggaran hak cipta di negara kita ni.
Betul-betul pelanggaran. Wah. Itu Wah, satu dia, yang dia penting. punya sikit. hukuman, dia punya hukuman berat juga tapi kita Berat. macam ambil remeh je. Amat remeh sebab kurang Kita lah, sedar kurang kesalahan orang itu didakwa sebenarnya. di mahkamah. Kurang didakwa di Kita mahkamah. yang tahu. Faham. Itulah sebab Okey. sedikit pasal deposit section Okey, apa yang Am dapat rumuskan berdasarkan penerangan daripada Kolendi, Tania dan Fadli? Yang pertama sekali, memang peranti Android box ni memang salah di sisi undang-undang. Antara salah satunya adalah individu itu memilih untuk memiliki adalah kurangnya kesedaran tentang nilai harta intelek tersebut. Dan dia sedikit sebanyak menyekat perut nasi seseorang itu yang Pencipta. sebagai pencipta lah. Betul. Yes. Kita Okey, dari segi Yang penguasaan pula, agensi-agensi yang terlibat ni hendaklah berganding bahu untuk membantras dan menghapuskan peranti ini supaya nilai hak cipta tu tak sewenang-wenangnya dia rampas lah. Okey, itu saja daripada Am. Ada lagi nak tambah apa-apa? Tak ada dah. itu sajalah Rasa dari cukup saya. dah. saja. Okey. Cukup Terima kasih je lah semua. dari kawan. Okey, terima kasih semua. Terima Bye-bye. kasih. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Salam.